Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersama dengan saya Ustazah Ruslaili dalam mata pelajaran Pendidikan Islam tingkatan 5, kita akan bersama-sama belajar bidang akhlak Islamiah dengan tajuk Zuhud Menzahirkan Kesucian Jiwa. Okey, untuk pengetahuan anak-anak, tajuk ini merupakan pelajaran yang ke-18 ya. Pelajaran yang ke-18. Baiklah. Sebelum memulakan pelajaran, kita lihat dahulu standard pembelajaran bagi tajuk ini, iaitu yang pertama, menyatakan pengertian dan dalil naqli sifat tawadhu'. Yang kedua, menjelaskan contoh sifat tawadhu' yang diamalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, merumuskan hikmah tawadhu', dan yang terakhir, mengamalkan sifat tawadhu' dalam setiap keadaan secara beradab dan istiqamah. Manakala kriteria kejayaan bagi murid ialah dapat menghuraikan maksud tawadhu' dan mengamalkan serta menerangkan hikmah tawadhu'. Okey, yang pertama, anak-anak, apakah maksud tawadhu'? Tawadhu' bermaksud sikap kerendahan hati kepada Allah Subhanahu wa taala dan sesama manusia, atau dengan kata lain, sifat merendah diri yang ada pada manusia. Sifat ini juga merupakan sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan sifat ini sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya kita lihat dalil naqli yang menunjukkan sifat tawadhu', iaitu hadis yang pertama daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, iaitu wa ma tawadha'a ahadun lillah illa rafa'ahu Allah, yang bermaksud dan tidaklah seseorang merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala melainkan Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat darjatnya. Dalil yang kedua juga daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan daripada Iyad bin Hamar radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah auha ilayya an tawadhu hatta la yafkhara ahadun ala ahadin wa la yabghi ahadun ala ahadin." Maksudnya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mewahyukan kepadaku agar bersifat tawadhu'. Janganlah seseorang antara kamu bersikap sombong dan berbuat zalim kepada yang lain. Baik, seperti yang saya sebut sebelum ini, tawadhu' merupakan sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh itu, mari kita sama-sama melihat contoh tawadhu' Rasulullah di dalam kehidupan baginda. Yang pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawadhu' dalam pergaulan. Tawadhu' baginda dalam pergaulan, terutamanya dengan kanak-kanak. Rasulullah seorang yang sangat menghormati dan menyayangi kanak-kanak. Rasulullah apabila berjumpa dengan kanak-kanak sentiasa mendahului salam serta membelai rambut kanak-kanak. Contoh tawadhu' Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kedua, dalam kehidupan rumah tangga baginda. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan tugas mengurus rumah tangga bersama-sama dengan isteri dan ahli keluarga baginda. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam contohnya pernah menampal selipar dan menjahit pakaiannya sendiri, sama seperti orang lain. Contoh yang ketiga sifat tawadhu' Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah tawadhu' ketika makan dan minum.
Rasulullah apabila dihidangkan makanan dan minuman, Rasulullah akan makan makanan yang disukainya dan meninggalkan yang tidak disukainya tanpa mencela makanan tersebut. Rasulullah cuma berdiam diri tanpa menzahirkan perasaannya. Baik, adakah sifat tawaduk Rasulullah cuma dalam 3 perkara tersebut? Tidak. Rasulullah mempunyai sifat tawaduk dalam keseluruhan aspek kehidupan baginda. Cuma 3 contoh yang Ustazah berikan tadi ialah yang terdapat dalam buku teks Pendidikan Islam tingkatan 5. Baik, akhir sekali kita lihat hikmah sifat tawaduk ya. Baik, yang pertama, tawaduk membentuk insan yang bertakwa kerana sentiasa mengamalkan sifat mahmudah. Seperti yang kita tahu, sifat tawaduk merupakan sifat mahmudah yang ada pada Rasulullah dan sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, hikmah yang kedua ialah orang yang mempunyai sifat tawaduk akan dikasihi masyarakat kerana tidak bersikap sombong. Baik, yang ketiga, hikmahnya membentuk keluarga yang harmoni kerana saling menghormati antara satu sama lain. Hikmah yang keempat, mendapat kedudukan yang mulia di sisi Allah kerana sentiasa bersyukur. Dan akhir sekali, tawaduk mampu membudayakan sikap merendah diri demi kepentingan Islam. Baik, 5 hikmah sifat tawaduk ya. Baik, sekian pelajaran kita hari ini dengan tajuk Zuhud Menzahirkan Kesucian Jiwa. Baik, sama-sama kita amalkan sifat yang baik ini dalam setiap aspek kehidupan kita seharian. Mudah-mudahan kita akan menjadi insan yang baik dan disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala.